hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung pada kitab kita sifat 20 muka surat 3 Surat 3 di bawah sekali Imam Abu Ishaq Al-Isfarayani berkata, itu kita nak kupas dia punya soalan yang berkaitan dengan perkara yang paling utama dalam ilmu tauhid, penekanan yang paling utama dalam ilmu tauhid mengikut Imam Abu Ishaq Isfarayani berkata, ajma'a ahlul haqqi anna jami'a ma qalahu al-mutakallimuna fi at-tauhid yarji'u ila kalimatain. Ahlul haq, yakni ulama al-sunnah wal jamaah, telah ijma' mengatakan bahawa apa yang telah dibicarakan oleh ulama mutakallimun, yakni ahli kalam, ilmu tauhid ilmu sifat ni, tentang tauhid semuanya kembali kepada dua kesimpulan. Perbicaraan ilmu tauhid mengikut jumhur ulama dan ijma' ulama, dia kembali kepada dua kesimpulan. Yang pertama, i'tiqadi anna kulla ma tasawwara fil adhani fallahu bi khilafih. Itu yang pertama. Kita kena hukumkan pada akal kita, dan secara langsung yang disebut oleh musannif. Yang pertama, beriktikad bahawa apa saja yang digambarkan di dalam akal, maka Allah tidak sama dengan perkara itu. Itu yang pertama sekali. Bila kita tauhid, yang paling penting, yang pertama sekali, apa juga yang terlintas di akal, yang dapat kita gambarkan, yang boleh kita khayalkan, yang boleh kita lukis, yang boleh kita tunjuk, maka dia bukan Allah. Allah tidak seperti sesuatu yang ini tidak bersamaan dengan segala yang baru. Jadi apa juga gambaran-gambaran daripada akal kita lah, bayangan akal, lintasan akal, khayalan akal, gambaran-gambaran dalam akal ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau adalah terlukis, tergambar sesuatu gambaran atau rupa, maka kita kena tolak, dia bukan Allah. Dalam bahasa yang lain, apa yang tidak dapat kita ketemui, itulah Allah. Apa yang kita tidak boleh gambarkan, itulah Allah. Apa yang boleh kita tidak boleh khayalkan, itulah Allah. Kalau masih boleh gambar, masih boleh khayal, masih boleh bayang, masih boleh kita lukis, masih boleh kita tunjuk, maka itu adalah makhluk. Itu pegangan yang pertama sekali tentang tauhid. Itu paling jelas. Baik. Kemudian kata musannif lagi, wa i'tiqadi anna dzatahu ta'ala laysat mushbihatan bi dzatin wala khaliyatan 'ani sifat wa nahika bi suratil ikhlasi dalilan fa innaha nafad usul al-kufri thamaniyah al-kathrata bi ma'na al-tarkib wal 'adad wal naqsa bi ma'na al-ihtiyaj wal qillata bi ma'na basatah wal 'illah wal ma'lul wasyabih wan nadhir. Itu dia kupas Jadi maknanya yang kedua, beriktikad bahawa Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tidak sama dengan mana-mana zat dan tidak sunyi daripada sifat. Maknanya Allah ada sifat. Bagi Allah ada sifat. Jadi kita mengenal Allah melalui sifat, bukan zat. Maknanya kita mengenal Allah melalui sifat. Dengan adanya sifat-sifat yang tertentu yang berdiri kepada Allah, maka jadilah sifat itu sebagai dalil untuk kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata musannif, cukuplah jika kamu amati surah Al-Ikhlas sebagai dalil. Ia menafikan asas kekufuran yang 8. Dalam suatu Ikhlas ni, dia menafikan asas kekufuran yang boleh bawa kepada kufur. Dia ada 8 persoalan yang disebut dalam surah Ikhlas, yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi.
ulama tafsir Qurtubi, iaitu di antaranya kata beliau yang pertama sekali, yakni amma kasratu wal adadu fantifa'uhuma biqauli ta'ala qul huwallahu ahad, wan naqsu wal qillata biqaulihi ta'ala Allahu samad, wal 'ailatu wal ma'lulu biqauli lam yalid wa lam yulad, wasyabihu wan nadhiru biqauli wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia kupas begitu qul Allah tu dah. Jadi makna yang 8 perkara itu, yang pertama banyak dengan makna berjuzuk-juzuk. Ya. Jadi Allah tidak ada unsur-unsur yang disebut sebagai banyak ataupun berjuzuk-juzuk. Kita ada bagi kita ada banyak bagi kita perkara-perkara yang terlibat dalam arti jisim ataupun jirim yang mana kita pernah sebut dulu. Bila dikatakan makhluk ni dia ada 5. Itu asasnya dalam ilmu mantik. Kalau kata makhluk ni dia ada 5 perkara. Yang pertama dia jirim, yang kedua dia jisim, ketiga dia sifat bersifat, yang keempat dia jauhar, dan yang kelima dia adalah arad. Itu 5 perkara. Kalau ada 5 perkara tu dia makhluk. Allah tidak ada. Allah tidak ada dalam mana-mana 5 unsur ini, jirim, jisim, sifat. Allah bersifat, tapi Allah bukan ada berbentuk, bersifat macam kita. Maka itu kalau ada bentuk, ada sifat, ada rupa, itu bukan Allah, itu makhluk. Jadi tiap-tiap makhluk ni ada sifat dia. Makhluk sifat dia apa tadi? Antara sifat makhluk ni, dia boleh melihat, dia boleh berjalan, dia boleh bergerak, dia hidup, dia mati, berbagai-bagailah unsur-unsur yang disebutkan sebagai makhluk berlaku kepada manusia, kerana dia adalah jirim, dia adalah jisim, dia adalah arad, dia adalah jauhar. Itu artinya. Itu pertama banyak dengan makna berjuzuk. Jadi Allah tidak ada juzuk, tidak ada berjuzuk. Macam kita ada tangan, kepala, kaki, mata, itu juzuk. Yang kedua ada bilangan, ada berbilang-bilang. Allah tidak ada berbilang-bilang, sama ada pada zatnya, sama ada pada sifatnya, sama ada pada perbuatannya. Tidak ada berbilang-bilang pada sifat, tidak berbilang-bilang pada zat, tidak berbilang-bilang dalam perbuatan. Itulah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kurang dengan makna berhajat kepada yang lain. Ada kekurangan dia, maknanya berhajat. Kita berhajat, berjalan berhajat kepada kaki, melihat berhajat kepada mata, mendengar berhajat kepada telinga, berbagai-bagai lagi lah. Kita sentiasa berhajat, sehingga Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia seluruhnya, kamu sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya makhluk. Allah tidak ada apa-apa berhajat dengan kita. Hatta Allah jadikan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadat kepada aku. Itu bukan tujuan Allah buat kita. Allah bukan ada tujuan. Allah buat kita tidak ada tujuan. Maknanya Allah jadikan kita itu dengan hikmah, supaya kita dapat menzahirkan, lakukan amal ibadah sebagai menzahirkan tanda pengabdian kepada Allah. Itulah Allah buat kita, bukan kerana tujuan supaya kita sembah dia, bukan tujuan. Jangan salah faham. Kalau tujuan, Allah sudah berhajat. Tidak ada tujuan. Jadi maknanya Allah jadikan kita itu dengan hikmah, iaitu semata-mata kita diberikan Allah suatu rahmat dan suatu ihsan, supaya kita dapat melakukan amal ibadah, kita dapat mengerjakan ibadah, kita dapat menzahirkan sifat-sifat pengabdian kepada Allah, dan Allah akan memberikan ganjaran pula kepada kita dengan pahala, iaitu syurga. Faham itu artinya. Jadi kurang makna berhajat kepada yang lain. Yang keempat, sedikit dengan makna lemah. Ada kelemahan-kelemahan. Contohnya kalau kita mengatakan Allah melihat dengan biji mata, Allah melihat dengan mata, tetapi mata Allah tidak bersamaan dengan kita. Ini yang dianut oleh faham Wahabi. Wahabi faham macam itulah. Allah melihat juga, melihat dengan mata, tapi mata Allah. Sebab Tuhan dah sebut dalam Quran, bi a'yunina,
wa wahyina, dengan mata kami. Kan Tuhan sebut tu, ya, mata kami ni sini artinya pengawasan. Buatlah kapal, fulka. Disuruh Nabi Allah Nuh buat fulka. Fulka ni macam kontainer lah, besar, bukan kapal, bukan tongkang, fulka. Jadi suruh dibuat fulka, buat satu kapal yang besar macam kontainer supaya dapat isi ramai makhluk dengan berbagai-bagai bentuk makhluk, ya, dengan mata kami, kata, bi'ayunina wa wahyina, dengan mata kami dan wahyi kami. Mata kami itu pengawasan kami. Pengawasan kami artinya kami datang Jibril mengajar kepada Nabi Allah Nuh bagaimana nak bina kapal itu. Bukan Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh ni memang ada kepakaran dalam pertukangan, tapi dia nak buat kapal yang seperti yang Allah kendaki, dia tak tahu. Ya, nak buat kapal yang dikendaki oleh Allah, yang kata fulka tadi ini, dia tak tahu nak buat. Maka datang Jibril pandu Nabi Allah Nuh bina kapal. Jadi itu artinya dengan mata kami. Ya, jangan dengan arahan lain ataupun daripada sumber lain, tapi hendaklah datang daripada arahan kami, perintah kami, kaedah yang kami susun, kaifiat yang kami akan tunjuk kepada kamu. Wa wahyina, dengan wahyi kami. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk lah, tidak ada seperti makhluk punya bergantung kepada alat. Kita lemah sebab kita melihat kena ada mata. Tak ada mata tak ada melihat. Jadi kalau kita segani, kita pautkan itu bersama dengan Allah, Allah juga melihat dengan mata. Walaupun kita istilahkan mata tidak sama dengan mata makhluk, salah juga. Sebab Allah melihat dengan mata itu dah jadi lemah. Dia berhajat kepada mata. Kalau tak ada mata, tak melihatlah dia. Nanti datang macam tu pula ujahnya. Macam tu juga mendengar. Allah mendengar dengan telinga. Ini kata Mujassimah, suatu firqah dalam Islam yang berfaham mengatakan Allah juga seperti makhluk, tapi perbezaannya beza. Telinga Allah tak macam telinga kita. Mata Allah bukan lagu mata makhluk. Dia kata macam tu kan? Tak betul, tak betul. Ini adalah satu faham yang membawa kepada sedikit dengan makna lemah kepada Allah. Jadi Allah qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, bukan dengan syarikah, bukan dengan bantuan, bukan dengan pertolongan, bukan dengan peralatan, ya, bukan dengan pergandingan atau dengan persamaan apa juga, tidak ada. Itu qiyamuhu binafsihi, al-hayyul qayyum, ya. Dengan kalimah ini, dengan nama al-qayyum, sifat ini, jadilah ayat kursi itu ayat yang disebut sebagai sayyidul ayat min ayatil Quran, penghulu bagi segala ayat. Dengan kerana kalimah ini ada nama Allah yang kata tadi ini al-qayyum, ya. Itu artinya dia berdiri sendiri, tidak bergantung, tidak bersandar, tidak bersebab, tidak berillah, tidak bergandingan, tidak berpasangan, tidak dengan ada wasilah ataupun perantaraan, Allah sendiri. Ya, dia juga jadikan matahari, dia juga edarkan bintang-bintang di langit, dia juga jalankan pergerakan di bumi dan sebagainya, ya. Dan lagi sebab, ya. Jadi Allah buat apa juga tidak ada sebab. Bukan ada sebab-sebab tertentu yang Tuhan buat, tidak ada sebab. Apa yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah wujudkan, tidak ada sebab. Tidak ada sebab, ya. Semata-mata ihsan. Kalau ada sebab masih lemah lagi, ya. Kalau ada sebab masih lagi dikategorikan bahawa Tuhan itu lemah. Sebab apa? Sebab apa? Ini kita kena bahasa. Bila kita nak sebut masalah perbuatan Allah itu, kita kena betul-betul berhati-hati, jangan salah guna. Kalimah-kalimah ini akan membawa kepada kelemahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Tuhan buat kita? Tak betul lah. Jangan tanya begitu, Apanya hikmah? Allah jadikan langit dan bumi. Apanya hikmah? Allah edarkan malam dan siang. Itu kita tanya begitu. Hikmah dia. Ya, jangan tanya apa sebabnya. Tak betul, ya. Sebab ni pada kita aja. Sebab Allah adalah musabbibul asbab. Punca bagi segala sebab adalah Allah. Ya, itu jelasnya kita faham, ya. Kemudian yang keenam, disebabkan, juga sama dengan sebab lah. Allah buat sesuatu disebabkan oleh apa? Ya. Disebabkan ada matahari, kena ada bulan. Disebabkan ada matahari, kena ada siang. Ini tak betul. Ya, disebabkan ada matahari, kena ada siang. Tak betul lah.
Ya, bukan begitu ya. Adanya matahari, maka dengan itu juga Allah adakan siang. Allah menjadikan matahari tanpa siang. Allah menjadikan matahari tanpa cerah, boleh. Ya. Maka itu di sini kita mengambil kira bahawa tidak disebabkan. Yang ketujuh, serupa dengan makhluk. Na'udzubillah. Lagi-lagi tidak bersamaan dengan erti makhluk. Maknanya tidak ada dia jirim, dia bukan jisim, dia bukan sifat, dia bukan arad, dia bukan jauhar. Itulah Allah, ya. Dia adalah nafsiyah, berdiri dengan dia sendirinya, dengan tidak ada sebab atau kerana ataupun illah. Yang ke-8, dapat dibandingkan dengan makhluk. Allah tidak boleh dibandingkan dengan makhluk, tak boleh. Apapun kita tak boleh bandingkan dengan makhluk, tak boleh. Kita boleh buat perumpamaan saja untuk memberi faham. Dan perumpamaan boleh kita buat untuk memberi faham, begitulah, ya. Contoh yang saya pernah sebut dulu, macam kita kaitkan sifat dengan zat, ya. Sifat kudrat berdiri kepada zat Allah, maka berhubunglah fokusnya kepada makhluk ataupun kepada mungkinat, apabila berdiri sifat kudrat itu kepada Allah, maka fokusnya adalah makhluk. Maka Allah jadikan daripada sifat kudrat itu wujudlah penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Itu artinya. Tapi yang kata tadi ini pada hakikatnya balik kepada Allah. Kita tak sebut kita sifat bagi jadi. Kita tak kata kudrat bagi jadi langit. Ya, tak boleh kita kata kudrat jadikan langit. Kita kena kata Allah jadikan langit. Tapi Allah bersifat dengan kudrat sebab Tuhan dah sebut dalam Quran sifat-sifat dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah di atas tiap-tiap suatu amat berkuasa. Tuhan sebut sendiri, kan. Innallaha samiun alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dia sebut sifat dia. Ya, tapi dia bukan, makna kata bukan dengan sifat itu yang menjadikan, tapi yang menjadikan adalah Allah. Kita umpamakan. Nanti saya sebut tadi contohnya macam lampu dengan cahaya lah, ya. Bila ada lampu ada cahaya, kan. Cahaya bukan lampu bukan cahaya. Tapi apabila cahaya itu berdiri kepada lampu, maka tuntut memberikan terang ataupun cerah, ya. Cahaya berdiri kepada zat lampu itu zat, cahaya itu sifat. Apabila sifat cahaya itu berdiri kepada lampu, maka dia tuntut memberikan kecerahan, terah, ya. Tapi cahaya dan lampu dua perkara yang tidak bersatu dan tidak bercerai. Dia tidak bersatu dan tidak bercerai, ya. Kalau bercerai kita boleh beli cahaya sajalah. Lampu kita perlu, dia beli cahaya cukup, ya. Saya nak cahaya, lampu tak payah, lampu ada dah, ya. Tolong jual cahaya kat saya, tak boleh. Sebab cahaya datang dengan lampu, tapi dia bukan lampu. Ya, faham, ya? Dia berdiri dengan lampu, dia bukan lampu. Apabila dia berdiri kepada lampu, umpamanya, maka tuntutlah kepada memberikan kecerahan, terang, kita nampak. Tapi dua perkara yang ada sebutan pada dua perkara, dia tidak bersatu dan dia tidak bercerai. Bersatu pun tidak, sebab dia dua, lampu dan cahaya, dan tidak bercerai. Ini istilah yang kita faham. Boleh kita buat perumpamaan begitu bagi memahami, ya, sifat-sifat kudrat, macam mana iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, 7 sifat ma'ani yang memberi makna kewujudan Allah, ya, memberi makna bahawa dia ada satu sifat yang bertindak menjadikan tiap-tiap suatu. Itu boleh kita buat sebagai perumpamaan, tidak lebih daripadanya. Baik. Kemudian kata musannif lagi di sini, sambung, ya. Adapun banyak dan ada bilangan, maka penafian terhadap kedua-duanya dalam firman Allah, qul huwallahu ahad, ya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu asa. Kurang dan sedikit dinafikan dalam firman Allah, Allahus samad, Allah tempat meminta. Ya, semuanya bergantung kepada Allah. Allah ulang lagi sekali namanya Allah. Allahu ahad, Allahus samad. Dia ulang lagi sekali namanya. Allah juga yang sebut sebagai Tuhan yang Maha Esa, Allah juga sebagai tempat di mana seluruh makhluk bergantung kepadanya, iaitu sifat As-Samad. Faham, ya? Baik. Sebab dan disebabkan dinafikan dalam firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Wujud Allah tidak ada sebab. Bukan kerana dilahirkan, bukan kerana dijadikan,
Bukan kerana ada sumber awalnya, tapi dia semata-mata dia yang tidak ada awalan, kerana dia adalah qadim dan dia lagi azali. Maka dengan kerana itu lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini menafikan adanya sebab. Kita ada sebab, ya, kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah zati muqayyad. Allah zati mutlak, kita ni zati muqayyad, ya. Perlu ada perhubungan suami isteri barulah dapat anak. Itu sebab, ya. Tapi macam mana pun Allah nak tunjuk juga kekuasaan Allah, bukan mestinya perhubungan antara suami isteri itu baru dapat anak, ya. Kerana segala-gala perbuatan itu datang daripada Allah. Lahirnya seorang anak bukan hakikatnya kerana dilahirkan oleh seorang ibu, ya. Itu bukan hakikatnya. Itu hanya sebagai sebab untuk kita lihat sebagai munasabah. Maka dia panggil makhluk ni, kita ni adalah zati muqayyad. Ada sebab, ada hubungan, ada kerananya, ada ilahnya. Allah bukan, ya. Jadi maka faham di sini dinafikan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi ada juga makhluk-makhluk Allah yang Tuhan buat yang tidak melalui rahim, ya. Ada beberapa makhluk yang Tuhan buat tidak melalui rahim. Yang pertama Nabi Allah Adam AS sendiri. Nabi Adam Tuhan buat bukan melalui rahim, Allah buat daripada tanah langsung, ya. Daripada tanah langsung Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS. Kemudian ditiup roh, maka dia bergerak, dia hidup jadi manusia. Yang kedua, Siti Hawa, orang perempuan itu sendiri, ya. Siti Hawa juga tidak melalui rahim, dilahirkan, diwujudkan oleh Allah ke muka bumi ini tidak melalui rahim. Dia kebetulan Allah jadikan demikian itu dalam satu proses yang agak luar biasa, mendahil kuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya dia duduk di ketika Nabi Allah Adam berada dalam syurga selama 400 tahun lebih, membujang dia seorang dia, ya. Syurga di dalamnya tidak ada bidadari. Itu yang aneh sikit, eh? Syurga tidak ada bidadari. Sebab ulama mengatakan syurga tu Adam tu bukan syurga yang kita akan masuk di akhirat besok. Dia satu syurga, satu tempat yang berbeza, yang lain, yang Allah saja mengetahui di mana syurga itu sebenarnya. Sebab dalam syurga itu tidak ada bidadari. Kalau ada bidadari, nampak dia berkenan bidadari pula lah, tak payah buat ta'awah lah, petik bidadari 3-4 kerat jadilah, no. Tapi tidak ada bidadari. Maka itu dalam 400 tahun Nabi Allah Adam AS tadi ini masih dalam khayalan, bertanya-tanya. Dia ada keinginan, syahwat, dia ada nafsu, tapi dia tak tahu apa benda yang sebenarnya yang menjadi tumpuan nafsu, yang menjadi perhatian syahwat dia. Dia tak tahu, dia tak boleh bayang, ya. Maka jadi sampai dia punya letih. Jadi keletihan terlalu memikirkan perkara ini, maka dia jadi letih, maka dia pun lena satu ketika, ya. Sesudah 400 tahun tu dia pun bersandar pada pokok, maka dia pun terlena. Dalam keadaan lena tadi, Allah keluarkan tu Hawa melalui tulang rusuk yang atas sekali. Yang dia keluar daripada situ bukan keluar mani. Dia keluar satu angin, angin. Itu kata kita jadi daripada tanah air api angin. Ada angin tu. Ibu kita jadi daripada angin. Daripada tulang rusuk yang atas, tu Adam tu keluarkan angin tu keluar. Allah ciptakan satu makhluk yang namanya Hawa, yang dia adalah dikenali sebagai perempuan. Bila Adam sedap-sedap tengok ada perempuan sebelah dia, baru dia tahu inilah yang dia mau, inilah dia nak cari. Inilah yang diidam-idamkan, inilah menjadi tumpuan syahwat dia sehingga dia diletih. Setelah 400 tahun barulah wujudnya Siti Hawa alaihassalam. Itu yang kedua. Nombor 3, tidak melalui rahim juga. Nabi Allah Syis alaihissalam, tu Adam dia punya anak 40 orang, kembar 20 kali beranak. 20 kali beranak, tiap-tiap beranak kembar, laki perempuan, ya.
Dan yang satu tu iaitu Nabi Allah Syis, dia seorang jadi nabi. Nabi Allah Syis alaihissalam ya dikeluarkan daripada Tok Adam. Kok mana dia tak faham. Saya pun cari dalam kitab tak jumpa. Ya, tak ada jumpa dalam kitab mana lagi. Cuma Syis dilahirkan melalui Tok Adam. Tentulah bukan bersalin, bukanlah beranak. Sebab Tok Adam tak ada rahim, dia lelaki kan. Sama juga kalau Tok Hawa keluar daripada Tok Adam, tidak menjadi keheranan lah kalau Syis pun boleh keluar daripada Tok Adam. Ya, itu artinya itu nombor apa anda kata nombor 3. Dia tak boleh rahim. Yang keempat, unta Nabi Allah Saleh alaihissalam, unta. Ya, ketika kaumnya mencabar Nabi Allah Saleh tentang kerasulannya, tentang dakwahnya, ya, kalau kamu benar, kamu keluarkan unta daripada batu besar, satu batu besar macam bukit besar pada masjid kita lagi, di Madain Saleh. Kalau tuan-tuan ada kepentingan ya pergi umrah, pakai visa ziarah. Visa ziarah ya, visa umrah tak boleh. Biasa ziarah kita boleh buat lawatan ke Madain Saleh. Madain Saleh ya. Nama lamanya Hijr nama lamanya. Lebih kurang 400 km. Ya, macam kita pergi ke Johor lah, jauh dia. Ya, Madain Saleh. Di situ ada batu besar, satu bukit. Dia ada lubang, nampak bukit. Dia keluar pada lubang tu unta Nabi Allah Saleh. Jadi unta ni bukan melalui rahim. Ya, dia keluar angkut batu. Itu antara makhluk Allah yang lahir bukan melalui rahim. Boleh kan? Ya, itulah di antara 4 perkara yang wujud, yang tidak ada. Ini soalan ditanya orang Yahudi, tanya kat Nabi. Di Pamari ada lebih kurang 20 orang orang Yahudi datang jumpa Nabi, dia bertanya soalan ni kat Nabi. Nabi jawab, ya, Nabi jawab. Kemudian zaman Sayyidina Ali berlaku lagi. Orang Yahudi juga tanya kepada Nabi, ya, 12 soalan. Antaranya inilah ditanya, maka dijawab oleh Sayyidina Ali. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, atau Umar menjadi khalifah masa itu, Amirul Mukminin, ya, itu ya. Jadi kita fahamlah di sini kita melihat lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Serupa dan dapat dibandingkan, dinafikan dalam firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, di mana tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kufu ni makna kata yang boleh kita bandingkan. Bukan kata bersamaan kan, banding pun tak boleh. Ya, kita nak banding sebab Allah bukan makhluk. Tidak ada unsur-unsur makhluk yang 5 tu pada Allah. Jadi makanya macam mana ada banding? Kalau dia tidak ada banding, kalau tidak ada dia persamaan dengan makhluk, yang 5 perkara tidak ada kepada Allah saya sebut tadi ini, macam mana kita nak banding? Ya, dia bukan jihim, dia bukan jirim, bukan jisim, bukan sifat, bukan arat, bukan jauhar. Macam mana kita nak banding? Tak boleh banding. Ya, itu jelasnya itu diketikkan dengan inti tauhid. Yang diberi penekanan dalam tauhid ni, inilah perkara yang kita kena tanam dalam diri kita, ya, supaya kita sentiasa dalam keadaan terkawal, terjaga akidah kita dalam membersihkan Allah, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah antaranya, ya, Allah jadikan kita di atas keisanan Allah, ya, dan kita menghubungi Allah Subhanahu wa taala. Perkara inilah yang akan ditanya dalam kubur, tuan-tuan. Bila kita masuk kubur ni, dia tanya man rabbuka. Kita kena ada ilmu ni lah. Kata tak ada ilmu tak boleh jawab lah, ya. Sekarang kita tanya ke orang kafirin, ada Tuhan? Dia kata ada, betul tak? Ya. Tanya orang kafirin manapun, dia tetap kata ada Tuhan. Dia sebut istilah dia pula Tuhan Nala, dia kata. Ya. Ada yang fasih kata Allah. Ya, Allah. Ada seorang sahabat sekawan saya lah, dia orang bukan orang Islam, orang Cina kan. Dia sebut nama-nama Allah ni fasih dengan bahasa Arab. Ada zikir-zikir lagi, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, di mulut dia. Mula-mula tu saya ingat dia Islam, kata hang ni Islam ke? Dia tak. Tapi hang boleh sebut semua ni dah. Tidak. Dia bercampur orang kita lah.
duduk ramai dengan orang kita, jadi dia boleh sebut. Saya kata dah boleh sebut semua ni, Islam lah kamu, apa lagi ya, masuk Islam terus. Kalau kita nak minta bantuan dia ni mekanik kereta, dia nak suruh buat ke dia apa kawan, insya-Allah tu dia mulut, insya-Allah. Nah, kalau benda tak jadi, masya-Allah, aku dah try dah tak mau jadi, dia kata masya-Allah. Tu nah, tu nah, kalau dia terancam sikit, astagfirullah tu, tapi tak Islam. Ya, nah, saat dia nak mati tu dia panggil nama saya. Isteri duduk tepi dia nak mati, dia panggil saya. Nah, Ustaz dia panggil, kan? Isteri dia abang dia panggil Ustaz, oh banyak kali. Gamak masuk dia nampak juga nah. Tapi nampak macam mana dah lambat, ya. Tapi kalau dia mengucap, dia sempat mengucap, alhamdulillah. Kalau sempat dia mengucap, betuahlah dia dalam kubur tu nah. Itu dia antaranya kita sebut tadilah, ya. Jadi makanya yang dikatakan tadi ini, dalam kubur kita akan ditanya oleh Allah, man rabbuka, ya. Kita nak jawab Allahu Rabbi. Rabbi, ya nisbi yang di hujung Rabbi itu. Dia berfungsi kepada 4. Maknanya orang nak boleh jawab Allahu Rabbi ini, ya, mengikut penilaian ulama, dia ada 4 perkara baru boleh jawab Allahu Rabbi. Tak ada 4 perkara ni tak boleh jawab. Walaupun di dunia dia tahu kata ada Allah, macam orang kafir tahu ada Allah, boleh sebut Allah. Tapi kalau tak ada 4 perkara ni, dia bukan lagu perisa ni. Perisa kita hafal boleh jawab, hafal jawab. Dalam kubur bukan boleh begitu. Dia kena penghayatan daripada jiwa nurani kita sendiri, daripada akidah dan i'tikad kita sendiri. Jadi makna kata ya nisbi di sini yang pertama sekali, Allah Tuhanku, kerana pertama aku kenal sifat-sifatnya. Tu dia, nampak tak? Tu wajib kita mengaji sifat Allah tu. Itu yang pertama, ya. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, kerana yang pertama aku kenal sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Kalau kita tak kenal sifat Tuhan, macam mana nak jawab Allahu Rabbi? Boleh jawab? Tak boleh. Kita nak abang satu orang kita kenal, kan mesti kita kena sebut sifat dia. Hang kenal dia ke? Aku kenal betul. Pasal apa hang kenal betul? Aku kenal dia, aku kenal bapa dia, tok nenek dia, keluarga dia, rupa dia, perangai dia, semua aku cuba kenal. Baru betul. Baru kita boleh terima kata, oh hang kenal betul ya. Nampak tak? Dia kena-kena begitu saja. Tak kenal nama aku tahu dia, tapi aku tak berkenal lah. Tu maknanya berlaku lah kita dengan Allah. Ya? Dalam kubur besok, kalau kita tidak tahu ilmu sifat, ya, tak melalui ilmu sifat tadi ni, macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana kita boleh dakwah nanti di akhirat boleh jawab Allahu Rabbi? Yang kedua, ya, yang kedua, kita kena letak sesudah kita mengenal Allah, kita akan baru letak diri kita sebagai abdun, hamba. Ana Abdullah. Jadi malaikat tanya man rabbuka? Allahu Rabbi, kerana ana Abdullah, aku hamba dia. Nampak? Tidak. Kena jadi hamba. Proof apa dia hamba Allah. Nombor 3. Bila aku jadi hamba Allah, aku menghubungi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Sentiasa menghubung dengan Allah, itu artinya salat. Jadi orang tak sembahyang memang tak boleh jawab Allahu Rabbi. Kalau orang tu tak sembahyang, tuan-tuan, memang tak boleh jawab Allahu Rabbi dalam kubur. Tak boleh. Sebab dia tak berhubung dengan Allah. Nak jawab apa? Sebab tu sembahyang ni menghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ada Tuhan, baru ada hamba, baru ada Allah, baru ada abdun. Jadi sembahyang tu menghubung kita. Yang keempat, la syarikalah wa bidzalika umir. Kita highlightkan dalam kita punya doa iftitah, kan. Tidak ada syarikah persekutuan, apa juga penyekutuan baginya. Yang demikian itu aku diarah, diperintahkan. Itu dia. Jadi 4 perkara ni ada dalam ya nisbi yang kita sebut Allahu Rabbi. Boleh tu nak kata Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dia kena ada 4 tu lah, ya. Tak ada 4 perkara ni memang tak boleh jawab dalam kubur. Kalau boleh jawab, tentulah Acong Sami pun boleh jawab dalam kubur, ya kan. Dia pada sebut tuan Allah kan, bilang siang malam. Ya. Ini antara yang kita fahamlah. Baik, sambung ya.
Tidak ada tauhid rububiyah kepada orang-orang kafirin. Apatah lagi tauhid uluhiyah, kita kena dua, kan? Sambung. Golongan yang diwajibkan menuju ilmu tauhid. Setiap mukallaf, sama ada daripada kalangan manusia dan jin, termasuk lelaki, perempuan, hamba saya, termasuk Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud Ma'jud ni makhluk, satu unsur makhluk manusia juga yang akan lahir di hujung hampir-hampir kepada kiamat. Lepas Ya'jud Ma'jud ni kiamat lah. Ya, ketika Ya'jud dan Ma'jud, Nabi Isa pun sudah mangkat. Dajjal dah tak ada. Dajjal awal tak ada dah. Dajjal awal-awal sudah dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian sampai satu peringkat, ya, Nabi Isa juga mangkat, lahir satu makhluk Ya'jud wa Ma'jud. Sekarang mereka dikurung dengan satu tembok besar yang dibina oleh Zulkarnain. Zulkarnain bina tembok, kurung daripada tak dia keluar. Tiap-tiap hari daripada korek nak keluar, sampai maghrib daripada letih, dia berehat, besok kita sambung. Maka Allah kembalikan balik mana-mana bahagian yang diperkorek tu, Allah bahagikan balik kepada asal. Besok dia main korek lagi, hari-hari dia berkorek. Ya'jud wa Ma'jud. Ya, itu dia punya kisah. Dia pandai makan besi, makan batu, makan semua. Ya. Dan tidak ada pihak yang boleh mengalahkan mereka. Tidak ada mana-mana pihak. Maka tu Allah mangkatkan Nabi Isa lebih dulu. Kalau tidak jadi kecil Nabi Isa tu lawan apa? Ya. Nabi Isa tu mangkat. Maka dia pengeluk Ya'jud Ma'jud ni, dia akan menjelajah seluruh dunia. Di tempat kita pun dia mari. Tempat kita pun dia mari. Nampak tak? Dia tak boleh tengok. Dia jumpa manusia, dia akan merosak binasakan manusia. Tidak ada belas kasihan, tidak ada apa-apa, mana kata timbang darah, melainkan mereka akan merosakkan makhluk di atas muka bumi. Begitu ramai Ya'jud dan Ma'jud ni. Ya, tidak ada mana-mana pihak, tidak ada tentera, tidak ada mana-mana kekuatan yang boleh mengalahkan mereka, tak boleh. Sebab dia tahan besi. Nampak ya? Kalis api, kalis peluru, kalis benda-benda tajam ni, ya. Tak ada benda yang boleh melukakan dia. Tapi Allah hantar satu makhluk, ya. Makhluk ni yang boleh kalahkan dia. Nyamuk. Allah hantar satu makhluk, nyamuk. Sebab nyamuk ni makhluk Allah yang paling hebat antara semua makhluk Allah, binatang lah, ya. Nyamuk lah makhluk Allah yang paling kuat. Ya. Buktinya yang pertama, Allah hantar kepada Abrahah, ya, tentera gajah. Ya. Tu hari ni kita tengok Israel tu, kalau Allah nak musnah sedang, dia hantar nyamuk. Ya. Tu nah. Tak payah kita pergi perang dengan dia, tapi Allah nak buka jalan-jalan jihad kepada umat Islam. Maka tu Allah suruh kita lawan sendiri, kita berjihad sendiri. Sebab Allah nak buka pintu jihad kepada kita. Ya. Kalau Allah buat sendiri, tak payah buat kita lah. Ya. Ya. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan. Silakan. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wa'ala. Tentera Allah yang paling kuat angin. Yang kedua ayat. Tuhan dah tunjuk kan, ketika Nabi Allah Nuh AS, bagaimana Allah memusnahkan, ya, orang-orang kafirin yang tidak beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi Nuh AS. Allah tenggelamkan mereka dengan banjir air. Ya, Allah boleh musnahkan bila-bila masa di Israel. Ya, Allah hantar banjir, habis. Angin nombor satu, angin cukup kuat. Angin makhluk Allah yang paling kuat. Air pun dia kontrol angin tu. Nampak tak? Kalau kita duduk flat, bangunan tinggi, nak bawa air ke tank ke atas. Siapa nak bawa naik air tu? Angin. Angin bawa air naik. Nampak? Boleh masuk tank di atas. Inilah maknanya suatu
kelebihan, kekuatan yang Allah beri. Jadi dua makhluk Allah ni Allah boleh arahkan bila-bila masa untuk memusnahkan manusia ni. Angin contohnya dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, dipanggil peperangan Khandaq pun dipanggil, peperangan Ahzab pun panggil. Kalau kita pergi ke Madinah, dia ada kawasan Masjid 7 kan? Masjid 7 ya. Itulah kawasan peperangan. Peperangan Khandaq sebab dia korek parit trench, dia korek parit keliling ya. Sampai 8 km. 8 km. Korek parit tu. Nah, masa tu bukan ada jentolak, bukan ada korek pun. Semua pakai tangan ya. Ya. Begitu kuat umat Islam di bawah pimpinan baginda Rasulullah SAW, tentera Islam masa itu ya. Kekuatan mereka dipanggil peperangan Khandaq. Juga dipanggil peperangan Ahzab sebab Allah hantar angin pasyak. Angin pasyak inilah yang mengalahkan musuh. Senang saja. Maka mencapai kemenangan yang senang dengan mudah kerana Allah hantar angin. Angin tu dibawa dengan pasyak sekali. Itu bagi peperangan Ahzab. Wa hazimal ahzab, kita doa kan, dalam doa kunut nazilah kan? Ya. Kita minta supaya dia kena ya. Macam kita minta juga ashabul fil. Walaupun Allah Taala hantar burung-burung ya dengan batu-batu sijil, tapi yang Abrahah tu sendiri, ketua angkatan peperangan kafirin yang nak meruntuh Kaabah, Allah hantar nyamuk. Gajah tu pun Allah bunuh dengan nyamuk. Ya. Bila dia sampai, nyamuk tu bila dia ketik, nyamuk tu dia punya bisa tu sehingga luruh daging. Bila Abraham sampai di Qulais di Yaman Selatan, sampai sekarang ada tempat tu lah. Dia sampai di Qulais, tinggal tulang lah. Isi dia kita buang habis. Kesan daripada nyamuk tu sendiri. Nyamuk makhluk Allah yang paling kuat. Makhluk Allah yang paling kuat. Tidak ada binatang yang lebih kuat daripada nyamuk. Ya. Itu paling penting. Sebab tu Allah bawakan contoh, misal perumpamaan nyamuk dalam Al-Quran sebagai bukti kebesaran, kemuliaan, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang kafirin dia tak nampak. Hari ni baru kita nampak. Hari ni orang kafirin nampaklah. Setelah dikaji selidik, rupanya baru tahu kata nyamuk tu adalah makhluk Allah yang paling kuat. Ya, yang paling kuat. Boleh faham ya? Tengok kita dengan seekor nyamuk ya, banyak kawan terlibat, banyak orang terlibat, banyak anasir terlibat, banyak pedagang urusan penjagaan terlibat. Banyak seekor nyamuk Aedes. Dia tak kerajaan terpaksa belanja besar untuk mengatasi nyamuk Aedes. Dia ya, itu dia. Ya. Itu di antaranya. Ya, baik, sambung. Jadi makanya kata musannif, Ya'juj ni lah, depa ni akan mati habis berlimpang. Bangkai dia tadi seluruh dunia penuh. Nampak tak? Bangkai itu macam mana nak buat? Nak tanam tak boleh. Sampai tak ada ruang nak tanam. Padang pasir itulah tempat dia. Sebab tu Allah jadikan padang pasir. Ya. Di situlah, di gurun-gurun padang pasir itulah di mana mereka akan ditanam. Ya. Dan andanya selepas daripada itu dimakan oleh burung. Ada jenis burung yang Tuhan jantak ya, untuk nak makan dia. Burung-burung ni lah. Kalau terkadang kita nak korek liang, nak korek, nak kambung tak boleh, terlalu banyak. Itu Ya'juj wa Ma'juj tuan-tuan ya. Dia akan keluar di akhir zaman, akan keluar dia tu tanda nak kiamat lah, dekat lah. Baik, habis dah tu. Jadi kita masuk pula kepada muka surat 5. Pelajaran yang kedua, mabadi Asyara ataupun dasar-dasar ilmu tauhid. Semua ilmu yang kita nak ngaji tuan-tuan, dia ada dia punya prinsip yang 10. Prinsip 10 ni panggil mabadi asyara. 10 prinsip. Kita kena tahulah ilmu kita nak ngaji tu. Ilmu ni pasal apa kita kena ngaji? Siapa yang bawa dia mari? Apa kepentingan ilmu ni? Apa dia punya faedah? Ya, apa dia punya fokus, maudhu dia? Ya, ini kita nak kena faham. Jadi maka ilmu tauhid dia ada 10 prinsip ataupun mabadi asyarah. Apakah mabadi? Dasar-dasar, iaitu mabadi perkataan jamak plural perkataan mabda yang berarti punca atau mula terbit. Ia bermaksud permulaan atau keterangan ringkas atau tujuan suatu ilmu itu dipelajari. Fiqh hanya ada 10 prinsip.
tauhidnya ada 10 prinsip, tasawufnya ada 10 prinsip, ilmu tafsir ada 10 prinsip, ya. Semua ilmu dia kena ada prinsip ni dulu. Kita kena kenal dulu dia punya prinsip, baru kita bila kita belajar kita akan mudah dan memahami dan mudah kita menguasai, mudah kita menghayati. Faham ya? Baik. Setiap disiplin ilmu punya 10 mabadi yang terangkum dalam bait syair. Ulama susun dalam bentuk syair lah, supaya kita senang. Dulu mengaji ni, kami mengaji kena hafal ni. Ya? Mengaji itu kena hafal. Ya? Baca seorang-seorang dalam bentuk huruf, hafal. Ya? Dia punya mabadi sebab dia kena susun dalam nazam. Nazam ya? Macam Asma'ul Husna, 99 nama Allah. Kalau tak buat lagu kan, tak susun jadi nazam, susah kita nak hafal ya? Ya? Nama-nama Rasul kan, 25 orang Rasul lah. Ya? Dia kena susun nazam. Ya? Ja'far Barzanji susun dalam kitab Barzanji dia. 25 Rasul dia susun dalam nazam, cantik. Ya? Kita baca senang hafal sebab dia berlagu. Ya? Macam 99 nama Allah. Ya? Ikhwanul Muslimin yang menggarang, yang karang lagu dia tu, ya, jadikan dirangkum ke 99 nama tu dalam suatu pembawaan alunan lagu, ya, yang begitu indah, cantik, ya. Tak ada lagi bandingan lah. Ada pula yang lain buat pun tak bersama je kan. Senang hafal. Dia buat cara lagu boleh sebut 99. Kalau tak buat lagu nak sebut satu-satu kan, dia tak apa nak tertib lah. Kalau 25 Rasul nak sebut, cuba sebut nama 25 Rasul dulu. Beli habak dia ikut tertib dah. Ya, payah lah. Kadang main tu Adam, Nabi Muhammad pula main berdua. Nampak? Nabi Isa main nombor 3. Sebab itu dia tengok selalu Nabi Musa nombor 4. Ya. Duk cari Hud tak jumpa, cari Lut tak jumpa, ya. Zulkifli tak jumpa. Baru teringat susun dalam nazam, dalam bentuk nazam, bawa lagu cantik, ya. Boleh baca. Maka tu di sini disusun mereka tadi. Inna mabadi kulli ilmin 'asharatun. Sesungguhnya mabadi asyarah setiap ilmu itu 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Ya. Iaitu had ta'rifnya, maudhu' perkara dibincangkan, kemudian samarah manfaat hasilnya. Kemudian wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Kemudian nisbah dia nombor 4, fadilah dia nombor 5, wadi' dia, penyusun dia siapa yang mula susun ilmu ni. Al-ismul istimdadu hukmu syari'. Yang ketujuh, nama ilmu ini. Yang ke-8, istimdad, sumber ambilan daripada mana diambil ilmu ni. Kemudian yang ke-9, hukum syarak dalam mempelajarinya. Apa hukum kita mengaji, belajar ilmu ni. Itu dia tadi ini 9 lah, ya. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Dan yang ke-10, masalah dia. Apa masalah ilmu ni? Masail dia, permasalahan yang dibincangkan. Dengan mengetahui sebagian mabadi adalah memadai. Wa man daral jami'a hadza syarafah. Maka tetapi siapa yang memahami semua mabadi ini akan mendapat kemuliaan. Jadi 10 mabadi ini kita kena tahulah. Mari kita tengok dulu sikit-sikit apa yang boleh kita baca lah. Yang pertama, soalan apakah mabadi dasar ilmu tauhid itu? Ada 10 dia kata. Ya, 10. Dia ambil nama dulu. Apa nama ilmu ini? Nama ilmu ini ilmu tauhid. Ya, kenapa dia makan ilmu tauhid? Tengok nota kaki di bawah. Kerana perbahasan yang paling banyak dalam ilmu ini adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil ilmu ini dengan namanya ilmu tauhid. Benar ada lagi ilmu akidah, dia panggil akidah. Kenapa dipanggil ilmu akidah? Tengok nota nombor 10, nota kaki. Kerana ia membahas tentang kepercayaan yang kukuh dalam diri seseorang. Kita kena ada akidah, ya. Kena ada akidah. Tiap-tiap manusia yang lahir ke muka bumi ini wajib kena ada akidah. Satu, pegang kepercayaan. Ya. Dan kepercayaan itu tentulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, dipanggil ilmu akidah. Yang ketiga, ilmu kalam. Dipanggil juga ilmu kalam, ya. Tengok nota sebelah. Kenapa dipanggil ilmu kalam? Kerana ia banyak dibahas, diperdebatkan, dan perbahasan yang panjang dan banyak terjadi perbezaan pendapat Allah tentang sifat kalam. Ya,
Kerana ilmu ni dipanggil ilmu kalam kerana banyak sekali tumpuan perbahasan ulama tentang kalam Allah. Apakah kalam Allah tu qadim? Apakah kalam Allah tu baru? Apakah kalam Allah tu qadim? Apakah kalam Allah tu makhluk? Sebab mengikut faham Mu'tazilah, Qadariyah. Mu'tazilah, Qadariyah ni berfaham, mempunyai akidah mengatakan Quran kalam Allah itu adalah makhluk dan dapat mempengaruhi pemerintah. Maka khalifah-khalifah Bani Umayyah banyak di antaranya telah terpengaruh dengan para ulama ni yang berfaham kepada Quran itu makhluk, sebab ada bunyi, ada suara, ada huruf, nampak tak? Boleh cetak. Maka itu dikatakan dia sama lagu makhluk, dia orang pukul terus mengatakan Quran itu makhluk. Oleh kerana dia dianut oleh pemerintah menjadi mazhab rasmi pemerintah, maka dihukum. Siapa-siapa yang mengatakan Quran itu qadim, maka dia akan dihukum. Mana-mana ulama yang menekankan Quran itu qadim, maka dia akan disiksa, dihukum dan bagai-bagai. Termasuk antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali. Imam Hanbali pun kena tangkap, dipenjarakan, di rotan hari-hari, selama 27 bulan. Dia duduk kena rotan hari-hari. Hari-hari kena rotan. Tiap-tiap pagi subuh nanti di rotan. 6 kali rotan. Tiap-tiap pagi. Pinggang ke bawah lah. Nampak sampai orang duduk rotan dia tadi al-gujur dia. Yang tukang rotan tu pun dah naik bosan dah. Nampak. Dia kata aku bagi mati senang untuk Syekh ni selagi dia pegang dengan akidah yang betul. Akidah yang betul lah tu, maknanya beriman mengatakan Quran itu qadim. Selagi dia masih dalam keadaan istiqamah berpegang pada Quran itu qadim, maka dia selamat akidahnya. Tapi takutlah tu, duk kena rotan hari-hari, lama-lama dah agak bosan. Mengaku biarlah kata Quran itu makhluk. Ketika dia mengaku makhluk, datang Israel cabut nyawa, mati dalam kufur, dalam kafir. Nampak? Maka tu apa dia buat? Tukang pukul ni, dia pukul kepala kawan tu. Orang suruh rotan bawah daripada pinggang, dia pergi rotan kepala. Nak bagi mati cepat, mati dalam iman. Pasti dia masih pegang dengan akidah yang betul. Nampak tak? Bila naik pemerintah yang baru, khalifah yang baru, khalifah yang lama mati, berpegang balik kepada akidah yang betul, Quran itu qadim, dibebaskan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia balik kembali mengajak macam ni lah, mengajak ramai penuh anak buah dia. Ada seorang depan dia mata buta. Seorang depan dia mata buta. Orang tu lah rotan dia dalam penjara, tapi mata buta. Nampak? Dia kata kamu lah dalam penjara rotan aku kan. Tapi Allah jadikan mata kamu buta. Nampak tak? Kan khalifah suruh rotan pinggang ke bawah, pasal apa rotan kepala aku? Dia kata beginilah Tok Syekh, saya sayang sebab Tok Syekh ni masih berpegang pada akidah yang betul. Tok Syekh pegang kepada akidah mengatakan Quran itu qadim. Saya bimbang, takut duk rotan hari-hari, pengambil jadi bosan. Tok Syekh pergi mengaku pula, pergi tukar fikiran pula, pergi katakan Quran itu makhluk. Mana nak beritahu ketika tu mati, Tok Syekh mati dalam kekufuran. Maka tu saya nak matikan cepat-cepat Tok Syekh dalam keadaan Tok Syekh masih berpegang dengan akidah yang betul. Tapi tak mati lah. Oh betul lah, bagi hang rotan aku tu ada pasal, bagus lah, tak apa nanti Zat. Dia pun kali menghadap kiblat, sembahyang 2 rakaat. Imam Ahmad Ibn Hanbal sembahyang minta, ya Allah, kalau betul lah dia kata ni tadi ni semata-mata kerana nak pertahankan akidah aku yang bersih, dia nak matikan aku cepat dengan akidah yang bersih, engkau celikkanlah mata dia. Celik mata dia betul. Celik mata. Betul. Itulah. Seorang lagi Ahmad Nazar Al-Khuzai, seorang ulama hadis. Syekh Ahmad Nazar Al-Khuzai, dia juga dipancung. Kerana mengatakan Quran itu qadim. Pemerintah khalifah masa itu Bani Umayyah
maka pancung dia. Bukan kata dia pancung, tulis pula inilah ahli neraka. Tulis pula satu kertas, gantung pula. Dia inilah kepala ahli neraka. Ya. Sebab dia mengaku Quran itu adalah qadim. Digantung di pintu gerbang Baghdad. Pintu gerbang Baghdad. Ya. Masuk maghrib, kepala tu pengkalih arah kepada kiblat, baca Yasin. Itu dia. Khalifah terkejut, mati terkejut. 2 hari turut-turut kepala tu baca Yasin. Itu dia. Nah. Itu dia punya karamah tu, itu dia lah. Ini di antaranya perdebatan hari-hari lah orang duk cakap Quran tu makhluk, ada Quran kata qadim, ada Quran kata makhluk. Masing-masing bertelagah, bergaduh, ya, sampai berbunuh-bunuhan. Ramai para ulama yang mati dibunuh hanya semata-mata kerana mengatakan Quran itu qadim. Yang betul itu qadim lah. Ini sebab dia makan ilmu ini, ilmu kalam. Ulama dipanggil mutakallimun. Ya, ulama-ulama mutakallim. Baik. Kemudian dikata lagi ilmu ini dipanggil ilmu usuluddin. Usuluddin, usul dan ad-din, asal agama. Ya, yang kita nak mengaji sekarang ni furu'i, furu' agama. Furu'uddin yang kita mengaji sekarang ni, sembahyang, puasa, zakat, haji, muamalah, munakahah, uqubah, janayah, ya, ibadah yang kita nak mengaji sekarang ni masuk dalam kumpulan furu'iddin. Sekarang kita mengaji usuluddin. Ya, orang yang usuli panggil usuli. Kita ni dia panggil usuliyun. Orang yang mengaji asal agama Islam keluar mari daripada siapa? Mari daripada Allah. Jadi kita mengaji ilmu tentang Allah. Maka dia panggil usuluddin. Tengok nota kaki di bawah, dia kata tadi ini nombor 12, ya. Kerana asal ataupun asas perbicaraannya adalah tentang perkara-perkara asas atau pokok dalam akidah Islam seperti keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, lain-lain yang menjadi asal ataupun tunjang agama. Kalau pokok kita mengaji tunjang lah. Kita cari benih dulu, kita tanam, dia kena tunjang tu dulu, dia dipasakkan betul pada bumi. Bila tunjang itu dia hidup, maka akan tumbuhlah pokok. Jadi pokok itu furu', tunjang itu adalah asas sebagai akidah. Faham, ya? Maka itu dikatakan musannif, kita mengaji ilmu asal agama itu keluar daripada siapa? Daripada Allah. Jadi kita mengaji tentang Allah, tentang zat Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha suci yang tidak ada sebarang pencampaan dengan segala yang baru. Baik. Kemudian dipanggil lagi ilmu sifat. Kenapa dipanggil ilmu sifat? Tengok nota kaki nombor 13. Kerana perbicaraannya adalah tentang sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah dan para rasul. Bila kita nak mengenal Allah, bukan mengenal zat, mengenal sifat. Kita tak boleh kenal zat Tuhan, tidak ada. Ya, kita tidak ada kekuatan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Rasulullah kata, ya, berfikirlah kamu kepada makhluk Allah, jangan berfikir kepada zat Allah. Kerana tidak ada kemampuan, kekuatan akal kita untuk menjangkau, ya, dalam mengenal zat Tuhan, tak mampu kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kamu ilmu, tidak datang ke kamu ilmu melainkan sedikit, Allah Taala kata. Baru nak kena ruh pun tak boleh, nak kena Tuhan macam mana? Lagi tak boleh. Banyak benda-benda yang dalam kehidupan kita ni banyak kita tak boleh kenal. Yang memang tak boleh kenal sampai bila-bila, ya. TNB kan, Tenaga Nasional Berhad, ya, yang mengendali urusan-urusan berkaitan dengan elektrik, kekuatan listrik dan sebagainya. Mereka sendiri tak tahu apa dia hakikat listrik, hakikat current yang berlari dalam dawai tembaga. Apa dia hakikat dia? Tak tahu. Tapi boleh ambil dia, boleh terima dia, boleh guna dia, boleh manfaat. Nampak tak? Tapi tak boleh faham apa hakikat. Ini baru makhluk. Sampai tu bila-bila pun tak boleh tahu apa dia hakikat current elektrik, ya, yang guna pakai dalam kehidupan kita yang banyak, ya. Gravity, tarikan bumi, magnetic, magnet, tarikan bumi pun kita tak boleh tahu. Sampai habis orang tak tahu apa dia kekuatan magnet, apa hakikat dia. Hanya kita boleh manfaat, boleh guna pakai, tapi kita tak dapat mengenal dia secara hakikat. Ini baru makhluk. Betapa Allah sendiri, ya, banyak benda. Sense, kita punya akal. Semua orang tahu akal. Apa dia hakikat akal? Tak tahu.
Bagaimana bentuk rupa dia, lagi tak boleh nak tunjuk. Sense, maka orang pun dia panggil sense. Ya. Dia wujud dan kita terima, kita boleh guna pakai, tapi kita tak dapat tunjuk hakikat dia. Apa dia hakikat akal? Apa dia hakikat nafsu? Apa dia hakikat syahwat? Tak boleh sebut. Ya. Begitulah. Macam itulah juga semua perkara-perkara yang banyak lagi dalam kehidupan kita yang kita tak boleh kenal. Apatah lagi nak kenal zat Allah, maka kita hanya mampu mengenal melalui sifat-sifat Allah. Sifat yang mana kita mengenal Tuhan? Sifat ma'ani, sifat yang boleh beri makna kepada kita akan kewujudan Allah, penguasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, dan ketauhidan Allah. Sifat-sifat ma'ani itulah dipanggil sifat ma'ani, memberi makna. Itu sebagai sifat ma'ani sebab ada pada kita, kita boleh faham maknanya sebab ada dengan kita sifat. Allah melihat, kita juga melihat. Itu makna dia. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Ya. Kita berkalam, Allah juga berkalam. Kita hidup, Allah juga hidup. Ya. Kita berkehendak, Allah juga berkehendak. Ya. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Kita melihat dan sebagainya. Itu memberi makna kepada kita bahawasanya Allah bersifat dengan sifat demikian, dan kembali sifat kita semua kepada Allah sebagai yang berkuasa, sebenar-benar berkuasa, yang melihat sebenar-benar melihat. Maka itu adalah nafsiyah, diri kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil wujud nafsiyah. Faham ya? Baik, sambung lagi. Kemudian kita musannif lagi. Kemudian ilmu dipanggil ilmu ma'rifah. Ma'rifah ni balik kepada arafah, maknanya mengenal, ya. Mengenal ma'rifah ni ataupun ma'rifatullah nombor 14, kerana perbicaraannya adalah tentang mengenal Allah dan para rasul. Dikukuhkan lagi dengan hadis Nabi dengan kedatangan Sayyidina Jibril AS ketika Rasulullah berada dalam halaqah para sahabatnya, sedang Rasulullah memberi nasihat dan sebagainya. Datanglah, muncul seorang laki-laki yang begitu tampan, ya, hadir terus bertemu dengan Rasulullah, dan dia bertanya dengan Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan berbagai-bagai lagi, keadaan kiamat dan berbagai-bagai. Nabi pun menjawab. Bila dia dah pulang, Nabi kata kepada sahabat, kamu kenalkah siapa yang mari? Sahabat kata, kami tak kenal. Itulah Jibril, kata Nabi, datang untuk mengajar tentang agama kamu. Jadi dalam agama kamu tu ada 3 perkara yang kamu nak belajar. Dalam agama yang katakan saya beragama, ada 3 perkara kita kena tahulah baru kita beragama, dipanggil agamis. Yang pertama, kita kena faham, kita kena tahu tentang soal-soal kepercayaan dimasuk dalam rukun iman. Ada 6 perkara. Yang kedua, kita kena melaksanakan tugas-tugasan kita sebagai hamba. Itu bahagian ubudiyah atau uluhiyah. Itu kita panggil rukun Islam. Yang ketiga, hubungan antara rukun Islam dan rukun iman, itu dipanggil ihsan. 3 perkara ini maka ulama disebahkan sebagai rukun agama. Rukun Islam, rukun agama. Apa dia rukun agama? 3. Yang pertama, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Jadi tiap-tiap orang beragama kena ada 3-3 ni lah. Islamnya kena ada, imannya kena ada, ihsannya kena ada. Tentulah wajib atas kita mempelajarinya. Ya, kalau kita tak belajar, macam mana kita nak tahu 3 perkara ini? Bila tidak ada 3 perkara ini, macam mana kita nak dakwah diri kita sebagai orang yang beragama? Kita belum lagi beragama. Inilah peranan penting setiap mukallaf, menjadi wajib atas kita mengetahui. Dia sambung, maka dipanggil ma'rifah. Dan aqaidul iman, simpulan iman. Ada perkara-perkara yang wajib kita iman, ada perkara-perkara yang sunat kita iman, ada perkara-perkara yang kita tidak wajib beriman. Jadi batasannya tadi ini ditentukan oleh syarak. Ya, ada perkara-perkara yang wajib kita jadikan sebagai iman. Contoh ya, kalau kita lihat, kalau tuan-tuan nak tengok, boleh tengok dalam satu buku yang diterjemah dalam bahasa Melayu lah. Ya, Aqidatul Islamiyah, nama buku tu ditulis oleh Said Sabiq rahimahullah taala anhu. Meninggal dah dia, Said Sabiq. Saya dapat jumpa dia di Mesir. Ya, Said Sabiq rahimahullah taala anhu. Sempat jumpa dengan dia, ya. Yang tulis buku fikih sunnah. Kan fikih sunnah ada terjemahan dalam bahasa Melayu kan. Pengarang dia tu Said Sabiq. Dia adalah tulis satu kitab tentang akidah, namanya Aqidatul Islamiyah. Diterjemah oleh ulama Indonesia. Tuan-tuan boleh beli di kedai-kedai kitab, ya.
dalam tu dia telah tentukan perkara-perkara yang wajib diimani. Banyak perkara-perkara dia senaraikan di situ yang wajib kita kena iman. Apa-apa yang disenaraikan berdasar kepada dalil-dalil syarak lah, ada hadis dan sebagainya. Maka itulah perkara-perkara yang kita kena isi sebagai akidah kita, dipanggil aqaidul iman. Dan al-fiqhil wal akbar ini Imam Hanafi kata ni. Al-fiqhul akbar ni maksudnya fiqh yang agung, itu nombor 16, kerana perbicaraannya tentang fiqh yang paling besar, iaitu tentang asal punca agama usuluddin, iaitu tentang ketuhanan, kerasulan, perkara-perkara ghaibiyah dan sama'iyah, ya. Dan dipanggil ilmu nazar. Nazar ni kita kena bukan hanya melihat dengan mata, tapi kita kena bawa fikir. Maka Tuhan sebut fanzuru madza ma fis samawati, hendaklah kamu melihat langit dan bumi dengan berfikir. Itu panggil nazar. Kalau tengok dengan mata kasar saja kita tak ada apa. Itu orang kapiak. Bila nak hujan, pasal apa hari ni tak hujan, hari ni panas terik, ini tak mau. Itu teruk je dengan mata kasar, tak berikan apa-apa faedah. Dia kena merujuk balik, ya, siapa yang buat matahari ni. Maka tu Allah datangkan satu wasyamsi wadhuhaha. Tu kita perhati tu. Tengok, ya. Pasal orang kafir hanya tengok matahari, hari ni cerah, panas. Nampak tak? Sekarang matahari di tengah langit, saat ni turun matahari, dia patut takat tu ya. Kemudian malam dia tidur, besok bangun pula. Lebih pada tidak memberikan apa-apa faedah. Kita orang Islam ni, dia suruh rujuk balik. Matahari ni, ya, apa hikmah Allah Ta'ala buat matahari? Apa hubungannya dengan kita, dengan Allah? Nampak tak? Apa hubungan kita dengan makhluk ini? Ya, ini memberi erti bahawa kita merujuk kepada makhluk, itu kita panggil ilmu nazar. Ilmu nazar, ilmu yang kena dipikir. Kemudian penghabis kali al-istidlal, ilmu yang dikaitkan dengan dalil. 17 dia kata dalil kerana perbicaraan adalah tentang berfikir, tentang logik nazar. Perhatikan alam semesta untuk buktikan kewujudan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Takat itulah. InsyaAllah kita akan sambung lagi nombor 2. Akan datang kita ambil nombor 2 pula. Baru nombor 2. Nombor 1 kita kupas. Baru nama ilmu ni. Ada 9 lagi. 9 perkara lagi kita tak saji, ya. Kita kena kupas macam tu lah tuan-tuan, supaya tuan-tuan maklum inilah al-tauhid yang kita wajib belajar. Apabila kita tahu demikian, baru kita akan bertanggungjawab pada diri kita sendiri. Kita akan tunaikan amanah diri kita sendiri, iaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.